Baiklah, kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT dapat kita sama-sama untuk kita mulakan kelas kita pada malam ini, yang mana kita akan sambung siri yang telah pun Ustaz Zamzami bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan sekalian, iaitu pada episod yang ke-330 surah Qaf, bermula daripada ayat 16 insya-Allah hingga kepada ayat 35. Baik, tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita lihat ayat-ayatnya, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Baik, kita lihat apa yang ada dalam ayat ini. Di permulaannya kita baca walaqad. Walaqad. Di situ ada qalqalah. Jangan dibesarkan qalqalah tu, kita baca dengan qalqalah sughra sahaja. Walaqad. Walaqad khalaq. Walaqad, jangan dimatikan qalqalah tu, maksudnya jangan dibaca dengan walaqad khalaq. Kita baca dengan qalqalah sughra sahaja. Atau ayat yang mudah untuk kita faham ialah dengan tidak ada suku kata tertutup. Ayat mudahnya gitu. Dengan tidak ada suku kata tertutup. Maknanya kalau kita baca walaqad, de tu ada suku kata tertutup. Maka untuk qalqalah sughra kita jangan ada qalqalah suku kata tertutup. Begitu juga dengan qaf pada khalaqna. Jadi saya ulang sedikit. Walaqad khalaqnal. Okey. Khalaqnal. Di sini kita nampak ada lam. Ada lam pada nun, nak ambil pada perkataan al-insan, maka kita ambil khalaqnal. Khalaqnal. Macam mana nak dapatkan bunyi huruf lam? Pastikan kita sebut ataupun pastikan kita angkat ujung lidah kita tu dan kita guna pucuk lidah, atau kita guna dalam bahasa Arabnya dipanggil dengan asalatul lisan. Asalatul lisan maknanya ialah penghujung bagi lidah. Penghujung bagi lidah. Kita selalu sebut hujung lidah. Ini nak suruh spesifik lagi, kita guna penghujung lidah. Dalam keadaan lidah itu kita runcing atau kita tajamkan sedikit untuk kita sentuh tempat yang dinamakan dengan usul thanayal ulya. Usul thanayal ulya maknanya ialah gusi tempat tumbuh gigi kaki atas. Gusi tempat tumbuh gigi kaki atas. Kita hulurkan lidah kita, tongkat kat situ. Apabila kita tongkat kat situ, maknanya maka secara tak langsung ada angin yang akan keluar daripada dalam tekak kita tu. Angin akan datang jumpa dengan lidah, angin akan lalu ikut tepi. Angin akan lalu ikut tepi tu.
Inilah yang dinamakan sebagai inhiraf, sifat inhiraf pada huruf lam, iaitu inhiraf angin yang kita guna untuk kita sebut huruf tadi, dia kena pada lidah yang kita sekat kat tengah, lalu ada dua arah dia akan melencong ke kiri dan juga ke kanan. Maka dengan itu bunyi huruf lam tadi akan sempurna. Kalau kita gunakan dengan meletakkan atas lidah, maknanya bahagian atas, sekarang lam kita guna sini. Kalau kita guna dengan atas ini, maka laluan tepi akan tertutup, angin akan melonjak masuk ke bahagian hidung, maka lam yang kita sebut itu akan berbunyi seperti bunyi nun. Ataupun kalaupun tak bunyi macam nun, kita istilahkan dia berbau seperti nun. Maknanya ada mirip nun. Bila mana kita sebut dia angin akan naik ke hidung. Apabila cara kita letakkan lidah tu tak kena. Baik. Walaqad khalaqnal insan. Sini saya nak highlightkan satu perkataan, satu huruf. Huruf ini kita namakan sebagai huruf sin. Okey, huruf sin ini antara sifatnya ialah ia adalah bersifat istifal. Istifal infitah. Okey. Istifal infitah. Apa makna istifal infitah? Secara mudahnya untuk kita faham, huruf yang bersifat istifal, pangkal lidah tak boleh naik. Maafkan saya sekejap, saya nak ambil saya ada replika lidah, mulut. Okey, cumanya anak-anak main dia jadi tak ada gigi dah. Baik. Jadi ini lidah, saya sengaja warnakan ini tengahnya, ini ujungnya dan ini pangkalnya. Jadi untuk huruf istifal infitah, mana-mana huruf istifal infitah, apa dia huruf istifal infitah ni? Selain daripada khussa dautin qiz, kha sa dautin qiz, selain daripada tu, itu kita namakan sebagai huruf istifal infitah. Maka tabiat huruf istifal infitah ini, dia hendaklah pangkal lidah tak boleh naik, tengah lidah juga tak boleh melengkung. Kalau pangkal lidah naik, dia namakan dengan isti'la. Kalau tengah lidah melengkung, dia namakan sebagai itbaq. Jadi, kedua-dua ni tak boleh berperanan. Maka dengan itu, kita ratakan dia sahaja di bahagian bawah. Lihat saya sebut insan, san. Sebagaimana yang kita ajar juga untuk huruf fathah, huruf istifal infitah, maka bukaan mulut adalah sebesar satu gigitan jari. Ini berlebih kurang. Lebih kurangnya gitu. Kita nak buat ukuran tu, kita ambil satu gigitan jari. Insan, san. Dalam keadaan lidah rata. Dan satu lagi saya nak highlightkan. Ini jarang orang sebut. Rahang kita. Rahang kita ni kena rongga. Jangan rahang kita ketat. Kalau rahang kita ketat, maka kita tak boleh sebut. Tak boleh sebut dengan baik. Dia akan jadi insan. Kan kita orang Melayu ni banyak guna dengan rahang yang ketat. Arab kalau dia bercakap, contohlah, Arab cakap Melayu, saya suka. Dia guna, saya suka. Jadi, rahang dia longgar. Kita macam mana? Kita selalu sebut, saya suka. Tu rahang ketat. Jadi, kombinasi di antara rahang yang terbuka, rahang yang tidak diketatkan dengan otot, dan juga keadaan lidah yang diratakan tanpa sebarang tenaga, maka dengan itu akan terhasillah huruf dengan bunyi istifal infitah. Ini pada pemerhatian saya adalah satu bebanan yang sangat besar bagi orang Melayu. Saya tak kata orang lain, dulu masa saya belajar pun, inilah antara bebanan yang paling besar, yang sangat susah untuk dibuat. Macam mana nak buka rahang ini supaya dia tidak terkunci semasa kita membaca. Baik, kalau saya hurai terlalu banyak, takut tak sempat pula dengan kita nak baca satu muka surat pada malam ini. Kita dah habis 10 minit dah. Okey. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa na'lamu ma wa na'. Kita tekan sikit dia bunyi.
Dia tengah. Di pada halkum kita tu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Jangan baca tuwaswisu. Matikan sin. Tuwaswisu. Tuwaswisu. Sempurna, terus tinggal. Kenapa? Kerana sifat ni, dia tak boleh ukur sama panjang. Kerana kesan sifat pada setiap huruf mutafawitah. Atharus sifah fil kullil huruf mutafawitah. Kesan sifat pada setiap huruf berbeza-beza. Mana dengan talaqi kita tahu ukuran ni cukup, ni tak cukup. Baik. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu. Juga jangan jangan kuat sangat. Kalau kuat sangat, dia akan bertukar dari sifat hamasnya menjadi jahar. Jadi, secukupnya sahaja. Wa nahnu. Aqrabu. Sekali lagi kita jumpa qalqalah. Aqrabu ilaihi. Ilaihi kena hati-hati. Kerana dia fathah dan selepasnya itu ada ya dan kasrah pula. Ramai pembaca yang baca ilaihi. Wa nahnu aqrabu ilaihi. Apa jadi bila ilaihi? Dia tidak tahqiq barisnya. Tak tahqiq fathahnya itu. Sepatutnya ila. Jadi ilaihi, jangan ilaihi. Okey. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil wa. Okey, wa macam mana nak sebut? Kena muncung dulu. Ini belum sebut. Kita memang dah ittifaq dah. Kita dah sepakat dah. Fathah buka. Dhammah muncung. Kasrah tarik. Okey. Ini memang kaedah yang perlu. Tetapi untuk huruf waw, muncung itu sebelum sebut. Persediaan menyebut huruf waw kena muncung dulu. Min hablil wa. Bila daripada muncung, kita buka. Wa. Habis. Okey. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.